Coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Tempoh dijangkiti, seseorang mula mengalami tanda-tanda jangkitan 14 hari sebelum muncul. Sebagai masyarakat, masalah dan cabaran ini merupakan salah satu norma baharu dalam kehidupan seharian yang perlu diamalkan untuk kesejahteraan sejagat. Akibat daripada kekurangan maklumat yang sahih, segelintir masyarakat Malaysia mempunyai keyakinan yang tipis terhadap vaksin. Antara sebab-sebab mereka menolak vaksin adalah kerana mempertikaikan kebersihan, keselamatan serta hukum agama. Hal ini membawa ancaman kepada dunia kerana pelbagai berita yang kurang tepat mengenai vaksin telah disebarkan kepada masyarakat dan orang sekeliling. Berita tentang segelintir individu yang mengalami kematian secara mengejut selepas menerima suntikan vaksin juga menjadi salah satu penyumbang kepada kurang keyakinan terhadap vaksin. Faktor yang kedua ialah sebahagian masyarakat masih belum terbiasa dengan norma baharu dan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan apabila tercetusnya wabak penyakit COVID-19. Umum mengetahui bahawa penularan COVID-19 mula tercetus pada 18 Mac 2020. Pada masa yang sama, terbetullah norma baharu yang perlu diikuti bagi memutuskan rantaian COVID-19 dan pihak kerajaan telah merangka satu SOP baru bagi mengurangkan penjangkitan COVID-19 untuk diaplikasikan dalam kehidupan baharu masyarakat seperti memakai pelitup muka, tidak bersalaman, sentiasa menjaga kebersihan diri dan lain-lain. Tetapi segelintir masyarakat sukar untuk mengaplikasikan norma baru dan SOP baru disebabkan bertentangan dengan cara kehidupan yang lama mereka. Baiklah, untuk faktor yang ketiga iaitu terdapat sebahagian masyarakat, khususnya golongan dewasa yang mudah percaya dengan berita yang diterima dan menyebarnya tanpa ada kesahihan yang betul. Ini disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin menakutkan orang lain akan sesuatu berita tersebut. Berita palsu, lagi-lagi pada musim COVID-19 ini sering disebarkan di seluruh pelosok dunia maupun di dalam dan di luar negara. Contohnya, terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab seperti anti-vaksin yang menyebarkan berita palsu mengenai vaksin COVID-19 dan menyatakan keburukan vaksin tersebut. Justeru bagi sesetengah masyarakat yang mudah percaya akan berita tersebut, mereka tidak akan mengambil vaksin COVID-19 dan menyebabkan peratusan penduduk dewasa yang menerima vaksin dalam negara tidak mencapai peratusan yang ditetapkan. Ini juga memberi kesan kepada peningkatan kes COVID-19 dalam negara kerana masih belumlah banyak masyarakat yang menerima vaksin COVID-19. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak kerajaan dalam membendung wabak COVID-19 adalah cabaran dalam menerapkan amalan penjarakan fizikal dalam kalangan masyarakat melalui pelaksanaan SOP iaitu Standard Operating Procedure. Hal ini kerana kerajaan terpaksa mencipta aplikasi MySejahtera yang memerlukan kos dan tenaga pakar bagi mengelakkan berlakunya kesesakan di sesebuah premis dan memudahkan rakyat untuk melakukan penjarakan fizikal. Kerajaan juga terpaksa memikirkan pelbagai cara untuk menggalakkan setiap rakyat menggunakan aplikasi tersebut setiap hari bagi membendung wabak ini. Cabaran seterusnya ialah mendapatkan dan mengagihkan bekalan vaksin bagi membendung penularan COVID-19. Bekalan vaksin yang dibekalkan oleh pihak kerajaan untuk diagihkan hanyalah sedikit daripada keperluan negara. Hal ini kerana tempoh jangka masa pendek bagi melakukan vaksin ke atas jumlah yang besar memerlukan 2 dos suntikan bagi setiap pesakit. Negara Malaysia juga tidak dapat membekalkan vaksin kerana
Bekalan vaksin ini diambil daripada luar negara dan akan diagihkan ke setiap pusat vaksin. Kemajuan teknologi dan pelbagai platform media sosial yang membolehkan identiti palsu direka dengan mudah telah mendorong kepada tabiat menyebarkan maklumat salah dan berita palsu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM juga memberi amaran kepada masyarakat agar tidak menyebarkan maklumat palsu di media sosial. Ia merupakan kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Individu yang didapati bersalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi setahun dan saman tidak lebih RM50,000 atau kedua-duanya. Oleh itu, kerajaan menasihati masyarakat agar meneliti terlebih dahulu sesuatu maklumat yang diterima. Kesimpulannya, virus COVID-19 telah meninggalkan impak yang sangat besar kepada kehidupan seharian kita. Jadi, kita perlu bersatu hati dan memberi kerjasama kepada petugas barisan hadapan, iaitu para doktor, jururawat, polis, askar dan sebagainya. Tambahan pula, kita perlu kekal berada di dalam rumah bagi memutuskan rantaian COVID-19 jika tidak mempunyai keperluan di luar. Akhir sekali, setiap individu perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan dalam membendung pandemik ini.